Assalamualaikum, salam koresponden bernama bersama saya Chedi selama setengah jam untuk kupasan berita dari dalam dan luar negara. Dan ini adalah antara yang menarik hari ini. Persediaan kembali ke persekolahan. Pastinya musim durian sekarang ini, kita ke negeri Perak untuk menikmati durian paduka. Dan seterusnya ke Pulau Pinang pula untuk rasa laksa tempurung. Perkembangan berita dari Biro bernama Perak, kita mulakan dengan berita mengenai sambutan Hari Peneroka Felda 2020. Kita ada Salawati Supardi dengan butiran lanjut. Silakan Salawati. Lepas genap 10 tahun, Maktab Rendah Sains Marah MRSM Felda Trolak Sungkai di Tapah sekali lagi bakal menjadi tuan rumah sambutan Hari Peneroka Felda 2020 peringkat kebangsaan esok. Bertemakan peneroka perintis, berani dan suka cabaran, sambutan itu bakal dirasmikan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam keadaan baharu yang perlu mematuhi prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Pengurus Besar Felda Wilayah Trolak, Hasrul Nizam Hassan berkata, pada sambutan kali ini yang perlu mematuhi SOP PKPP, ia akan diadakan secara minimalis dengan hanya dihadiri 250 orang termasuk 110 peneroka dari 11 wilayah Felda seluruh negara. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan mengadakan sesi interaktif secara live streaming bersama peneroka di 4 buah wilayah, iaitu di wilayah Segamat, Terengganu, Jengka dan Alustar, dan setiap wilayah akan mengumpulkan selama 20 hingga 30 orang peneroka mengikut keluasan tempat dan mengikut SOP yang telah ditetapkan. Sementara itu, beberapa peneroka di Trolak menzahirkan terima kasih kepada kerajaan dan Felda kerana sentiasa berusaha memastikan kehidupan mereka dan generasi seterusnya berada dalam keadaan selesa. Jadi saya bagi pihak peneroka-peneroka mengucapkan terima kasih kepada Felda yang mana telah membantu banyak untuk meringankan beban hidup peneroka-peneroka yang dulunya agak kesusahan, kini mendapat kemewahan yang agak kemudahan-kemudahan asal yang penting lah untuk kemudahan masa yang akan datang. Oleh sebab Felda dia menguruskan segala-galanya daripada buruh, jaga ladang kan. Jadi kalau saya rasa walaupun saya boleh mengusahakan tu, saya takut satu hari bila saya tak mampu mengusahakan, anak-anak dah pergi jauh luar, anak-anak pun tak tahu ladang di mana ladang. Pun kami di sini buat sendiri, tapi hasil kami hantar ke pejabat. Setakat ini Felda tak ada masalah apalah, okeylah dengan kami generasi kedua dengan peneroka di dalam Trolak Selatan ni. Tak ada apa masalah. Okey. Jadi kami yang generasi kedua ni pun kemudahan-kemudahan untuk generasi kedua di dalam Trolak Selatan ni pun semua okey. Baik, kita beralih seketika ke berita durian di negeri Perak. Silakan Salawati untuk perkongsian durian paduka katanya. Kali sebut mengenai durian, lebih-lebih lagi di Perak, pastinya akan terbayang durian Batu Kurau yang sentiasa menjadi buruan peminat durian kampung apabila menjelmanya musim Raja Buah itu. Namun, di Mukim Pulau 3, Kampung Gajah di Pasir Salak, terdapat sejenis durian yang pernah dinobatkan sebagai durian terbaik di Perak, dikenali sebagai durian paduka yang ditanam oleh Allahyarham Abdul Malik Kulub Haji di dusun miliknya seluas kira-kira 8 hektar. Seorang daripada waris Abdul Malik iaitu Nordin berkata, durian itu dikumpul oleh arwah ayahnya sekitar tahun 70-an
daripada para pemilik dusun tradisional di kampung Tok Paduka Raja di Pulau Tiga. Katanya durian paduka mendapat nama sebenar Kampung Tok Paduka Raja dan diberikan oleh Tan Sri Ramli Ngatarib, iaitu Menteri Besar pada ketika itu, semasa menyampaikan hadiah kemenangan pada pertandingan durian peringkat negeri di Kampung Gajah pada 1985. Menurut Nordin yang merupakan pengerusi eksekutif Institut Agro Usahawan di Kampung Gajah, kegemilangan durian paduka perlu dikembalikan semula kerana ia merupakan antara jenama durian terbaik di Perak malah dalam negara. Katanya jika Pahang ada Musang King, Pulau Pinang ada durian merah, maka sebaiknya durian paduka ini dijadikan antara jenama atau identiti Perak. Katanya ketika ini dusun di Aigro mempunyai kira-kira 120 batang pokok durian, pelbagai variasi durian kampung, dan daripada jumlah itu dianggarkan hanya terdapat 10 batang pokok durian paduka yang dilabel sebagai D148 oleh Jabatan Pertanian dan mampu mengeluarkan antara 200 hingga 300 biji buah bagi setiap pokok pada setiap kali musim durian. Dia bercerita pasal durian terliur pula pagi ni kan. Terima kasih Salawati atas perkongsian itu tadi. Dari Perak kita terbang ke negeri Cik Siti Wan Kembang untuk kongsi berita dari sana. Dan kita ada Zabidi di talian ketika ini. Assalamualaikum Zabidi, nak berkongsi berita operasi mencari dan menyelamat ke semua 8 mangsa tragedi bot terbalik akibat ribut dalam kejadian di perairan Bacok Isnin lalu berakhir apabila 2 mangsa terakhir sudah pun ditemui. Dan Zabidi, silakan dengan butiran lanjut Zabidi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum kepada semua penonton ya. Operasi mencari dan menyelamat ke semua 8 mangsa tragedi bot terbalik akibat dipukul ribut dalam kejadian di perairan Bacok Isnin lalu berakhir apabila 2 mangsa terakhirnya ditemukan semalam. 2 mangsa yang ditemukan berhampiran pulau penghentian di Kuala Besut Terengganu itu adalah Allahyarham Cik Wadi Bakar berusia 44 tahun dan Arman Ismail 43 tahun. Sebelum ini 6 lagi mayat akibat tragedi yang berlaku pada Isnin minggu lepas itu adalah Wan Aminuddin Wan Hussein 63 tahun, Muhammad Syafizan Daud 43 tahun, Muhammad Zaki Muhammad Nordin 32 tahun, seorang lelaki rakyat Thailand dikenali sebagai Pokta berusia 50-an, Syafiq Cik Alim 29 tahun dan Harun Daud 57 tahun. Dalam tragedi itu juga 12 lagi terselamat dalam insiden tersebut selepas semua mereka telah ke laut untuk menangkap ikan dan mencatat sotong, ya Chad. Ya, jadi jelas kita lihat dekat sini kerjasama baik antara kerajaan Malaysia dan juga negara jiran Thailand ya Zabidi? Ya. Tragedi bot terbalik itu sebenarnya juga menterjemahkan hubungan baik antara Malaysia dan Thailand melalui kerjasama agensi kedua-dua negara dalam usaha pencarian tersebut. Pasukan Mencari dan Menyelamat atau SAR yang diketuai Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM telah mendapat kerjasama polis Marine di Raja Thailand dalam usaha pencarian tersebut. Pengarah APMM Kelantan, Kapten Maritim Muhammad Nur Syam Asmawi Yaakob berkata beberapa hari lepas, kedua-dua agensi itu melakukan rondaan bersama di sempadan negara dalam jarak kira-kira 10 batu nautika dari jeti kastam Pekalan Kubur di Tumpat. Pencarian tersebut diteruskan dengan mengambil kira segala kemungkinan dan pasukan SAR mendapat bantuan daripada pihak berkuasa Thailand dalam usaha itu. 2 hari lalu, agensi kedua-dua negara itu mengadakan rondaan bersama di perairan Sungai Dolok di Tumpat yang turut dihadiri sama Ketua Polis Marine. Ketua Polis Marine di Raja Thailand, kawasan Tak Bai, Selatan Thailand, Meja Polis Kampul Chau Chan ya. Dan dalam pertemuan itu juga mereka telah bersepakat untuk bersama-sama untuk bekerjasama termasuk dengan bantuan nelayan di Thailand. Menurut Kapten Muhammad Nur Syam Asmawi lagi, misi pencarian telah memasuki kawasan sempadan antara kedua-dua negara dengan mengambil kira mereka berkemungkinan dihanyutkan sehingga ke Bukit Tanjung, Thailand. Ia menggunakan sebanyak 15 buah bot termasuk 81 anggota yang terbabit dalam operasi tersebut. Kami di Biro Bernama Kelantan mengucapkan takziah kepada semua keluarga mangsa dan mendoakan semoga roh mereka ditempatkan bersama kalangan mereka yang beriman. Ya, Cak ya.
Ya, terima kasih banyak Zabidi Izhar atas laporan itu tadi. Kita berhenti rehat seketika, kembali di Koresponden Bernama. Bertemu kembali ke perkembangan berita dari Biro Bernama Pulau Pinang. Berita dimulakan dengan kisah adun Sungai Aceh akan sertai Perikatan Nasional. Jadi kita ada Balkis Awang di talian. Silakan dengan laporannya, Balkis. Baiklah, pada malam ini Pulau Pinang dilansir dengan berita politik di mana ahli Dewan Undangan Pertahanan Negeri Adun Sungai Aceh iaitu Zulkifli Ibrahim melahirkan rasa kekecewaannya dengan Parti Keadilan Rakyat PKR, dan beliau bakal menyertai Parti Gabungan Perikatan Nasional KPN. Dan Zulkifli berkata beliau langsung tidak diberi peluang untuk membela diri atau rayuan dan terkejut menerima surat pemecatan bertarikh 1 Julai kerana tiada alasan dinyatakan berhubung tindakan tersebut terhadapnya. Dan menurutnya setakat ini beliau masih belum menyertai mana-mana parti politik, namun akan berbuat demikian dalam masa terdekat. Dan menurut wakil rakyat itu, beliau akan memilih Perikatan Nasional kerana terdapat UMNO, PAS bersatu, dan beliau akan menyerah borang permohonan rasmi menyertai Parti Perikatan Nasional di Kuala Lumpur nanti. Dan Zulkifli juga berkata beliau akan menyertai pihak pembangkang dalam persidangan Dewan Undangan Negeri DUN di Pulau Pinang yang akan datang. Dan mengenai pemecatan daripada PKR, beliau berkata jawatan kuasa disiplin PKR sepatutnya memanggil beliau untuk siasatan sebelum pemecatan, tetapi proses itu tidak berlaku dan terus dipecat. Dan ia membuatkan Zulkifli terkejut kerana tidak tahu dipecat atas alasan apa. Dan beliau juga tidak akan membuat rayuan dalam tempoh yang diberikan kerana hilang kepercayaan terhadap pimpinan parti. Baik, Balkis, berita kedua mengenai salah satu tempat menarik untuk dikunjungi oleh warga luar yang bertandang ke Pulau Pinang dengan merasai laksa tempurung. Menarik ni. Silakan, Balkis. Berita kedua adalah mengenai salah satu tempat menarik untuk dikunjungi oleh warga luar yang bertandang ke Pulau Pinang. Dan baiklah, susulan dengan kebenaran mentasi negeri yang diberikan oleh kerajaan pada 10 Jun lalu, apa kata kita kembali merancangkan sektor ekonomi pelancongan dengan melawat beberapa destinasi menarik dalam domestik. Dan di Pulau Pinang, anda boleh mencuba laksa tempurung yang terletak di Gertak Sanggul, Teluk Kembar, sambil menikmati keindahan laksa, sambil ditemani dewan ombak dan juga desiran angin pantai yang sepoi-sepoi bahasa. Dan uniknya, laksa yang dihidangkan kepada pengunjung yang berada di kawasan tersebut disajikan di dalam tempurung kelapa yang jarang didapati di tempat lain. Dan bagi pemilik laksa tempurung, Yaakob Abdul Hamid berkata idea untuk mengusahakan laksa di dalam tempurung kelapa tercetus daripada rakan-rakannya. Dan menurut Yaakob, sebelum ini beliau hanya berniaga laksa di gerai perjalanan, dan idea untuk mencuba laksa dalam tempurung itu diberikan oleh rakannya. Dan menyifatkan idea itu sebagai sesuatu yang menarik, Yaakob mencari kelapa dan semua tempurung tersebut dibersihkan dan dikisar sendiri dengan mesin agar ia kelihatan halus serta elok dan menarik untuk dihidangkan kepada pengunjung. Dan Yaakob yang mengusahakan perniagaan laksa itu bersama isterinya Norman Kasim berkata permintaan terhadap laksa tempurung itu mendapat sambutan yang menggalakkan apabila bekalan laksa yang dimasak olehnya sendiri itu perlu ditambah dari semasa ke semasa. Dan katanya juga pada hujung minggu sebelum Perintah Kawalan Pergerakan, lebih 400 mangkuk laksa terjual dan pengunjung yang hadir datang dari pelbagai negeri dan ada juga pelancong dari Singapura, London serta Arab. Dan Yaakob berkata keistimewaan laksa ciptaan beliau adalah resipi laksa itu sendiri hasil gabungan cita rasa 3 negeri iaitu Kedah, Pulau Pinang dan juga Perlis. Dan katanya beliau menggunakan 30 kg laksa dan 40 kg ikan untuk membuat kuah laksa.
dan dimasak sendiri olehnya. Dan selain laksa tempurung yang dijual antara RM4 hingga RM6, juga terdapat menu lain yang dikenalkan antaranya menu pulang goreng, cendol durian, cendol mangga dan ais batu campur yang turut disajikan dalam tempurung kelapa. Itu dia, kalau berkunjung ke Pulau Pinang, jangan lupa singgah ke Ombak Damai untuk merasai sendiri laksa yang dimakan ataupun dimasak dalam tempurung kelapa. Terima kasih Balkis Awang atas laporan itu tadi. Kita sekali lagi nak berhenti rehat seketika dan selepas ini kita nak tanya anak-anak, dah bersediakah untuk ke sekolah? Macam mana? Ada yang excited kan? Jadi jangan ke mana-mana, kembali di Koresponden Bernama. Nama saya Inta Kaisara Kristina binti Zaidi, umur saya 8 tahun. Nama saya Inta Kaisara Kasina, saya umur 8 tahun. Okey, saya nak tanya, sekolah dah cuti lama. Kita dah cuti sejak 18 Mac sampai ke bila kerajaan dah cakap nanti kita nak buka sekolah kan, 15 Julai untuk sekolah menengah, 22 Julai untuk sekolah rendah. Macam mana perasaan KIS? Best. Okey, perasaan KAS? Suka sangat sekolah. Kenapa suka? Sebab boleh jumpa kawan, jumpa cikgu-cikgu, belajar. Okay. Sudah cuti sekolah sebab COVID. Nama siapa? 3 bulan sudah tidak jumpa kawan. Ya. Sekarang pun sudah mau kasih sedia buku sekolah, baju sekolah, excited betul mau pergi sekolah. Dan pendekatan menyeluruh pihak sekolah dalam memastikan keperluan emosi pelajar kembali bersekolah dalam situasi normal baharu perlu diberikan keutamaan. Jadi kita juga tahu bahawa segelintir pelajar mungkin mampu menyesuaikan diri dengan cepat dan kembali semula kepada proses pembelajaran seperti sedia kala. Namun ada segelintir yang memerlukan lebih sokongan bagi memastikan untuk menghadapi perubahan sehingga kembali ke normal. Jadi sepanjang tempoh kawalan pergerakan bermula sejak pertengahan Mac yang lalu sehingga bermulanya fasa PKP pemulihan, pelbagai inisiatif telah dijalankan oleh guru bagi memastikan kesinambungan proses pembelajaran berlaku sewaktu pelajar berada di rumah. Namun pihak kerajaan telah memutuskan agar sesi persekolahan akan bermula di seluruh negara bermula 15 Julai ini untuk pelajar sekolah menengah rendah dan 22 Julai untuk murid-murid di sekolah rendah. Dan perbincangan kita kali ini ialah tentang persediaan kembali ke sekolah. Sedia atau tidak? Jadi bagaimanakah hendak menyesuaikan dengan keadaan normal baharu ini? Jadi kita bincangkan topik ini bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Nur Mahmad selaku pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Contemporary UiTM di Thailand Skype ketika ini. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof, tentang persediaan kembali ke sekolah lepas lebih 3 bulan di rumah ni, kita tahu ada segelintir pelajar mungkin cepat menyesuaikan diri, tapi ada segelintir yang memerlukan sokongan untuk menghadapi perubahan. Bagaimana, Prof? Betul. Saya setuju tadi tengok VT tadi pun budak-budak ada yang berminat dan memang tak sabar-sabar nak masuk sekolah ya. Sebab 3 bulan tu dia rasa ketinggalan ataupun satu benda yang hilang daripada rutin kehidupan dia yang biasa. Dan saya rasa satu keputusan yang baik oleh kerajaan bila memulakan kembali sekolah ni, selepas kita hari tu silap sikit kot. Bukan silap, tapi kita janji dekat budak-budak ni cuti sampai habis hujung tahun. Jadi adalah kot sebahagian yang Cik sebut tadi tu, saya rasa adalah kot yang dah ready untuk cuti setahun terus. Jadi akhirnya terkejut lah kot bila nak masuk sekolah balik. Dan saya rasa yang inilah yang perlu diberi sokongan tadi tu. Satu benda yang penting sebenarnya, anak-anak kita ni sebenarnya suka bersekolah, suka berkawan. Itu fitrah. Dan kita kena raikan layan tu. Kita bagi semangat. Sekolah ni adalah tempat yang menarik, tempat yang best sebenarnya. Jangan sampai dia rasa sekolah duduk rumah lebih baik, lebih seronok daripada sekolah. Sebab tugas kita juga meneruskan suasana dan memperbetulkan ataupun memantapkan lagi lah
suasana sekolah tu menjadi lebih menarik dan ataupun tempat yang fun learning, tempat yang seronok belajar. Saya rasa peranan semualah, mak dengan ayah, ya, guru-guru dekat sekolah, kawan-kawan saya rasa tak ada masalah. Itu memang dia nak pergi sekolah, dia nak pergi berkawan. Mudah-mudahan saya rasa rutin untuk pergi ke sekolah balik ni perlu diterapkan balik slow-slow, pelan-pelan, supaya ada balik dalam kehidupan anak-anak kita. Baik Prof, dari segi persediaan ibu bapa ni pula dekat rumah sepanjang tempoh sebelum bermula sesi persekolahan ni, mungkin dari segi kelengkapan sekolah memang tak ada masalah, tapi persediaan dari segi emosi saya rasa agak mencabar juga pada ibu bapa. Bagaimana komen daripada Profesor sendiri? Ada beberapa lah kot, sebab saya pun berjumpa juga dengan ibu bapa yang kadang-kadang kita risau pasal keselamatan kesihatan anak-anak ke sekolah dalam situasi pandemik sekarang ni. Tapi saya rasa yang tu dah, kita pun sendiri dah maklum, suasana dah makin pulih. Mudah-mudahan pemulihan ni akan berlangsung lebih baiklah. Tinggal lagi kita sebagai ibu bapa ni kena bersamalah daripada rumah. Ini satu kesedaran juga saya rasa. Sepanjang 3 bulan, lebih 3 bulan, sebagai mak ayah kita dah sedar dah, bukan senang nak didik anak-anak. Tu baru tahu 3 bulan duduk mengajar anak-anak kat rumah. Kadang-kadang ada yang tak berlaku pun pengajaran kat rumah ni. Anak-anak tak belajar pun kat rumah. Susahnya sebenarnya nak mengajar anak-anak. Jadi mak ayah kena betulkan balik rutin. Saya ingat seminggu lagi ni ada masa untuk polish balik kita punya rutin anak-anak kita. Dah mula kena bangun pagi, mungkin dah start kena try kot pakai baju sekolah sekali-sekala supaya rasa kena pergi sekolah. Kalau tidak, mungkin ada kebiasaan yang bangun tengah hari yang tak biasa dengan rutin waktu sekolah. Dan mudah-mudahanlah mak ayah jaga kesihatan anak-anak kita. Kita lebih menghargai sebenarnya anak-anak kita untuk pergi belajar di sekolah dalam keadaan sihat. Jadi kalau anak-anak kurang sihat, mungkin ada sebelum ni ibu bapa paksa juga anak pergi sekolah. Ni kena ambil kira. Kena jadi ibu bapa yang lebih bertanggungjawab. Mudah-mudahan. Kena pandai balik tackle anak-anak untuk semangat pergi ke sekolah. Baik, Prof, sekembalinya pelajar ke sekolah, apa pula peranan guru dalam nak membantu pelajar ni nak biasakan diri dengan rutin norma baharu ni, Prof? Mungkin ialah ada sesetengah guru yang sebelum ini menggunakan platform atas talian untuk mengajar, dah balik sekolah lain pula caranya. Bagaimana, Prof? Okey, cantik soalan ni. Saya sebenarnya saya tengok satu situasi yang normal baru yang bagus ialah pasal anak-anak kita dan guru-guru pun dah semakin familiar dengan teknologi yang membantu pengajaran. Maknanya walaupun sekolah berlaku sekarang, tapi lifelong learning ataupun student learning time tu, pembelajaran oleh anak-anak tu, dia berterusan sampai ke rumah. Pasal kita dah biasa dah dengan Zoom-nya, dengan Meet-nya, dengan Team-nya, Skype pun boleh, macam-macam. Jadi benda ni, pembelajaran ni akan dapat diteruskan. Itu yang saya rasa nampak lebih satu benda yang lebih baik lah. Yang kedua, norma baharu ni, kadang-kadang saya pun pergi ke sekolah sekarang ni untuk bertemu anak-anak kat sekolah, bagi motivasi. Saya tengok takut juga kita risau. Norma baharu yang kita patut faham ialah konsep dia. Yang kena cek suhu. Mungkin satu masa tak perlu dah cek suhu tiap-tiap orang masuk sekolah pun sampai masa. Tapi masih lagi konsepnya, anak yang tak sihat tak payah datang sekolah. Itu guru-guru dan ibu bapa kena faham. Sebelum ni mungkin ada yang marah kat anak-anak lah, buat-buat demam lah, apalah. Lepas ni kita akan jaga lebih sensitif dengan anak-anak yang tak sihat. Kelas sekarang 20 hingga 25. Tak boleh lebih. Ini adalah satu benda yang dah lama dah kita tunggu. Daripada dulu kelas 45 rapat duduk dalam kelas tu. Lebih berkesan. Dan mak dengan ayah pun boleh hantar anak-anak dengan rasa tenang pasal cikgu-cikgu lebih ambil berat sekarang. Dan ini benda yang normal, bukan norma baharu, saya panggil norma yang perlu diteruskan. Anak-anak pakai mask mungkin tak lama dah. Kita tak perlu pakai mask dah akan datang. Tapi masa ni pakailah. Dan dalam kelas, saya beritahu kat pelajar-pelajar jangan pakai dalam kelas, lebih bahaya. Sebab ada sebahagian dia buat kelakar pun dalam kelas. Dia tarik mask sampai atas mata,
terus tidur je. Dan ini benda-benda yang kita perlu faham konsep daripada normal baharu yang akan menambah baik kualiti pendidikan di sekolah kita nantilah. Sebenarnya kita kena fikir yang positif. Kalau sukar jadinya kita fikir sukarlah apa yang kita fikirkan, itulah jadinya. Baiklah Prof, kita tak punya banyak masa Prof. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih sebalik kembali. Ya, terima kasih Profesor Madya Dr. Muhammad Nur Mahmad, pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Contemporary UITM. Kita dah pun sampai ke penghujungnya, sekejap je masa berlalu. Jadi teruskan bersama kami di Bernama TV. Saya Chedi, undurkan diri, jumpa lagi. Assalamualaikum.